Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bagi menyambung kita punya pembelajaran pada hari ini, iaitu masih lagi surah Al-Insyiqaq. Sebelum ni kita bersama-sama belajar surah Al-Insyiqaq daripada ayat 1 sehingga ayat 10 bersama dengan terjemahan. Okey, jadi baik, hari ini insya-Allah Ustaz akan sambung surah Al-Insyiqaq daripada ayat 11 sehingga ayat ke-15. Okey. Jadi siapa yang ada buku, masing-masing boleh buka buku. Siapa yang ada Al-Quran pun boleh juga buka Al-Quran. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi macam mana, semua sihat? Alhamdulillah. Kalau sihat, bagus. Kalau boleh, setiap hari kita menjaga kesihatan kita supaya kita lebih mudah beribadah kepada Allah. Okay, baik. Jadi untuk hari ini, seperti sedia maklum, hari ini insya-Allah kita akan sambung surah Al-Insyiqaq daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. Okay, dan bersama juga dengan terjemahannya sekali. Okay, jadi siapa yang ada buku, dah buka buku masing-masing? Okey, boleh buka buku masing-masing. Okey, tengok ayat yang ke-11. Okey, yang mana boleh ikut Ustaz baca, ikut bersama-sama. Ustaz akan ulang 2 kali bacaan. Bacaan yang pertama ayat 11 hingga 15 dan bacaan kedua ayat 11 hingga 15. Jadi Ustaz akan buat secara perlahan, jadi kamu boleh ikut bersama-sama dengan Ustaz. Okey, sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Okey, saya akan ulang sekali lagi, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Okay, baik. Yang mana tak dapat tu boleh ulang balik video yang video ni yang mana Ustaz baca daripada ayat 11 hingga ayat 15, ulang ke belakang balik. Okey, dan boleh ikut satu persatu ayat yang Ustaz baca tadi. Okey, baik, kita sambung kepada terjemahan ayat. Okey, sebelum ni yang kita tahu ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-10 menceritakan tentang orang yang berbuat kebaikan, menceritakan tentang berita baik kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Okey, jadi kita terberhenti kepada ayat 10, iaitu pada ayat ke-10 dia menceritakan wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi, dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kiri dari sebelah belakangnya. Okey, apa yang terjadi kepada individu ataupun manusia yang menerima amalnya dari sebelah kiri, dari tangan sebelah kiri di sebelah belakangnya? Okey. Okey, kita sambung ayat ke-11.
Fasawfa yad'u thubura. Maka ia akan meraung, menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan dia akan meraung. Meraung ni umpama macam menjerit. Dia macam ada rasa ketakutan. Dan dia menyebut-nyebut kebinasaannya. Dan dia tahu sebenarnya amal dia sebelah kiri itu adalah amal yang tidak baik. Ayat yang ke-12. Wa yasla sa'ira. Dan ia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang. Dan individu tersebut yang menerima amal dari sebelah kirinya, dia tahu tadi itu adalah amalan buruk dia, dan dia akan dibakar, dia akan menderita dengan kebakaran dalam api, dalam neraka, dengan api yang sangat marak menjulang-julang, api yang naik tinggi. Api yang menjulang ni api yang naik tinggi, sangat marak, sangat besar. Kalau kita tengok api dapur tu kecil je. Api marak ni kalau kita tengok orang bakar sampah ataupun rumah terbakar, api tu tinggi-tinggi tu, itu dipanggil api yang marak. Ayat yang ke-13. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur ingkar. Jadi orang yang menerima amal sebelah kirinya ini, amal yang tidak baik ini, sebenarnya dalam Quran Allah sebut semasa di dunia dahulu dia banyak bersukaria, banyak terlampau bersuka sampai lupa dengan Allah. Dan dia bersukaria dalam kalangan siapa? Dalam kalangan keluarganya juga. Keluarganya yang kufur dan ingkar dengan perintah Allah. Ayat yang ke-14. Innahu zanna an lan yahur. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Jadi orang yang banyak bersukaria ni, orang yang semasa di dunia ni dia banyak bersukaria, dia lupa kepada Allah. Dia banyak lebih kepada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara yang keseronokan dunia sahaja. Dia lupa kepada perintah Allah. Jadi sebenarnya orang tersebut dia ingat dia tidak kembali. Dia menyangka, Allah sebut dalam Quran ni, dia menyangka dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia lupa yang dia sebenarnya kita ni manusia semua akan kembali kepada Tuhan. Kita akan merasai kematian. Tapi orang yang banyak bersuka di dunia ini, bersukaria di kalangan keluarganya yang kufur ini, dia menyangka dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat yang ke-15. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sangkaannya itu tidak betul. Bahkan ia tetap kembali. Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Jadi Allah sebut orang yang berseronok tadi, bersukaria dengan keseronokan dunia itu, mereka menyangka mereka tidak akan kembali kepada Tuhannya. Dan Allah sebut di dalam ayat yang ke-15, Allah kata apa? Sangkaannya itu tidak betul. Bahkan ia tetap akan kembali. Jadi semua manusia di muka bumi ini akan kembali kepada Tuhannya semula. Kita akan merasai kematian. Semua yang hidup pasti akan mati. Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, sentiasa melihat apa yang kita kerjakan semasa di dunia, walaupun manusia lain tidak nampak. Contoh kita berbuat keburukan, orang lain tak nampak. Jadi Allah tetap nampak. Contoh kita buat kebaikan, orang tak nampak. Tak apa, Allah kira kebaikan kita. Allah nampak kebaikan kita di dunia. Jadi tak payah risau. Kita punya kebaikan tu kalau orang tak tahu pun, tapi Allah tetap tahu. Yang memberi pahala dan dosa adalah Allah. Jadi ayat yang ke-11 hingga ke-15 ini menceritakan keadaan ataupun macam mana keadaan orang yang menerima amalnya dari tangan sebelah kiri di sebelah belakangnya. Okey, jadi apa keadaannya? Dia meraung, dia menderita dengan api neraka yang sangat marak, yang sangat besar.
Sebab apa? Sebab perkara yang dilakukan semasa di dunia adalah dia bersukaria dengan perkara duniawi, bersukaria dengan perkara-perkara yang tidak elok sehingga lupa kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi Ustaz harap semua faham maksud ayat 11 sehingga ke 15. Jadi siapa yang terlepas tadi macam mana nak ikut bacaan Ustaz, okey, boleh ulang balik daripada awal ataupun boleh tonton semula video ni sampai Ustaz harap kamu semua boleh hafal dan sebut dengan lancar, insya-Allah. Okey, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa dalam video seterusnya, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.